Okey, sekejap. Ni tengah rekod ke tak? Okey. Alright, so di sini ditunjukkan jenis-jenis manufacturing of polymers. Ya, kita ada extrusion, injection molding, structural foam molding, blow molding, rotational molding, thermoforming, compression molding, transfer molding, casting, processing of composites. Composite kita belajar yang depan lah. Ya, so ada certain di sini yang memang sama dengan metal lah, macam extrusion ya. Extrusion dia sama macam metal ya. Injection molding ni pun sebenarnya adalah macam metal juga ya. Beza dia dengan metal ialah plastik ni kebanyakan proses dia bermula dia mencairkan metal tu, mencairkan plastik tu. Ya. Kalau metal kan dia ada solid forming kan, plastik dia tak ada lah. Alright. So di sini ditunjukkan karakteristik bagi setiap proses lah. Ya. Extrusion dia adalah continuous, so sama macam metal lah. So continuous dia punya produk dia, kemudian kita boleh potong-potong dia lah. Ya. Injection molding kita boleh dapat complex shapes. Ya. Kalau extrusion tadi adalah continuous, injection molding adalah complex shapes. Ya. So kita ada mold yang berbagai bentuk yang bila kita inject plastik tu dia akan ikutlah mold. Alright. So kita tengok nanti setiap satu tu. So kat sini ditunjukkan dia punya diagram lah berkenaan dengan keseluruhan proses dalam manufacturing of polymers ni ya. Bermula dengan dia punya raw material ya. Raw material untuk processing of polymer ni dia boleh sama ada dalam keadaan solid ataupun liquid ya. Dalam keadaan solid ni bentuk dia adalah sama ada pellets, granules ataupun powder. Ya, jadi dia daripada bentuk solid yang kecil-kecil lah. Pellets ni kecil-kecil lah. Dia pellet ni kecil lah. Ya. Granules ni butir lah, butiran granules ataupun serbuk powder. Dia pun juga boleh bermula daripada liquid ataupun paste. Ya. Kalau dari bentuk pellet, granules ataupun powder, dia punya jenis-jenis proses dia adalah extrusion, injection molding, rotational molding, structural foam molding, compression molding, transfer molding. Ya, ini adalah dia punya raw material dia adalah pellet, granules ataupun powder. Ya. Dan awak tengok kat sini semua jenis-jenis polimer yang boleh digunakan untuk proses itulah. Ya, contoh ni thermoplastic dengan elastomer. Extrusion dia boleh thermoplastic dengan elastomer saja. Ya. Kalau injection molding dia boleh thermoplastik, thermoset dan juga elastomer. Ya, kita dah belajar dah kan jenis-jenis polimer ni sem lepas. Okay, jadi boleh tengoklah tak semua jenis manufacturing tu boleh semua jenis polimer. Okay, Al-Aziz masuk dah. Okey, kemudian dari kalau starting dia adalah liquid ataupun paste, dia boleh buat kaedah reaction injection molding dan juga stereolithografi. Alright? Kemudian kita ada jenis-jenis lain daripada extrusion tu, hasil daripada extrusion tu kita buat 3 jenis ni. Thermoforming, blow molding dengan blown film. Ya, 3 proses ni asal dia material dia adalah hasil daripada extrusion. Ya, so kita punya polimer tu kita akan lakukan proses extrusion dulu, lepas tu kita lakukan 3 jenis ni. Right? Tapi 3 ni untuk thermoplastik saja. Ya, thermoplastik saja. Jadi kalau ingat lagi thermoplastik ni kita boleh bentuk dia. Ya. Bila kita panaskan dia, dia akan mencair ataupun melembut, lepas tu kita boleh bentuk dia, bila dia mengeras, kita boleh bentuk dia lagi sekali dengan panas dia. Jadi kita boleh panas sejuk dia ulang-ulang kali kalau thermoplastik ni. Sebab tu lepas satu proses kita boleh proses dia lagi sekali. Proses yang lain. Thermoset tak boleh. Ya, thermoset dengan elastomer ni dia bila dia dah set, dia dah terhasil bentuk tu, kita tak boleh panaskan dia balik, kita tak boleh nak lembutkan dia balik. Itu thermoset dengan elastomer. Sebab tu thermoplastik ni je yang kita boleh selepas extrusion kita lakukan proses lain. Alright?
Lagi ini daripada liquid ni kita boleh ini komposit lah yang belah ni komposit. Komposit kita belajar minggu depan lah. Alright, ya, iaitu nanti lepas dilakukan proses ni, proses daripada liquid ni dia boleh campurkan dengan granules ke ataupun powder, lepas tu kita campurkan dengan fiber, kita lakukan proses komposit punya manufacturing. Okay, so keseluruhan proses processing bagi plastik ni boleh tengok dalam rajah ni lah. Okay, so far boleh ikut Boleh. Okay, kita tengok jenis yang pertama, iaitu extrusion. Extrusion, dia punya mesin dia adalah seperti inilah. Inilah mesin bagi extrusion. Ya, jadi kita ada tempat untuk kita masukkan kita punya raw material kat sini di hopper ni. Ya, jadi kita masuklah kita punya pellets ke, granule ke, powder dalam ni. Lepas tu kat dalam ni, ini adalah screw. Ya, kita punya screw. Jadi skru ni bila dia berpusing, kita punya plastik ni dia akan diputarkan dalam ni dan menyebabkan dia jadi cair. Ya, bila skru tu berputar, dia memampatkan plastik tu. Lepas tu kat sini pun kita ada heater, ya. Di sini, ya, ada heater, jadi dia panaskan, dalam tu dia putar, jadi menyebabkan dia mencair. Lepas tu sambil dia putar ni, kita punya liquid tu dia akan ditolak ke depan. Ya, dia akan keluar ke depan pergi kepada kita punya mold. Ya. Kita punya mold ataupun die lah. Ya. Kat sini tempat dia terbentuk. Alright? Boleh faham Boleh. Ya, so solid ni masuk kat sini, kat dalam ni ada skru dan juga kita ada heater menyebabkan dia cair, kemudian dia akan inject kepada kita punya die kat sini. Alright? So, extrusion ni adalah continuous process. Dia boleh produce solid dan hollow products. Ya, dengan constant cross section. Contohnya menghasilkan window frame, hose pipe, curtain track, garden punya barang lah. Ya, macam hose pipe tu kan. Korang tengok hose pipe tu dia kan cross section dia sekata je kan. So dia sesuai lah untuk dihasilkan oleh proses extrusion. Ya. Jadi apa yang berlaku, thermoplastic granules are fed from a hopper by a rotating screw through heated cylinder. Ya. Jadi skru tu ada tapered. Awak tengok tadi dia tak lurus kan, dia taper, dia condong. Ya. Jadi dia akan compact the plastic and plastik akan jadi elasticized ya. Okey, Stephanie masuk. Okey, kemudian agak elasticized. Lepas tu di hujung tu kita letak die, ya, at the end of the extruder barrel. Jadi plastik itu tu dia akan ikut je lah bentuk cross section bagi die tu. Okey. Ini contoh-contoh produk bagi extrusion. Okay, Stephanie, sila mute Stephanie. Ini mesin tadi, ya, boleh tengok tadi lagi sekali hopper, ya, lagi, okay, yang ni adalah jenis yang kedua, iaitu injection molding, ya, injection molding. Injection molding ni dia bezanya dengan extrusion ialah extrusion kita akan tolak. Lepas tu produk tu akan keluar memanjang tau. Extrusion molding ni di hujung skru tu kita ada mold. Ya, jadi dia akan inject plastik tu, dia akan ikut bentuk mold. Ya. Yang ni kalau metal dia macam hot chamber molding dengan cold chamber molding. Ingat tak untuk casting of metal. Ya. Jadi kita bawa metal tu masuk ke dalam mold kan untuk metal tu, hot chamber molding dan cold chamber molding.
Injection molding ni plastik sama lebih kurang macam itulah. Ya, so kita inject metal ke dalam mold. Ya, so kita ada sama hopper macam tadi. So dia akan masuk. Kita ada skru juga sama. Dia akan berputar. Ya, so dia akan tolak kita punya plastik yang dah cair masuk ke dalam mold. Ya, kalau extrusion tadi dia akan terus keluar memanjang tu tau. Ya, dia akan ikut cross section bagi die tadi. Yang ni mold, dia tertutup mold tu. Ya, jadi dia akan masuk je ke dalam ni dan terus stop. Okey, itu injection molding. Injection molding dia ada dua jenis. Sama ada kat belah dalam ni adalah menggunakan plunger, ya, plunger ni ataupun piston lah, ya. So plastik masuk kat sini, lepas tu dia akan terus tolak je. Ya. Ataupun jenis yang kedua dia pakai skru macam extrusion. Ya, so kita ada belah dalam tu skru yang berputar. Ya. Kalau injection dia akan terus tolak, kemudian kita ada jenis skru. Okey. Dua-dua ni dia ada heating zone, ya. Kat hujung belah sini heating zone, kat sini pun ada heating zone. Ya. Yang beza je adalah belah dalam lah, satu guna plunger, satu guna skru. Okey. Jadi kalau awak perasan dalam plunger ni di hujung depan ni dia ada spreader atau dipanggil torpedo. Ya. Jadi plastik tu bila nak sampai kepada die tu dia akan dipecahkan, pecah dua. Ya. Yang ni tak ada lah, ya. Yang jenis skru tak pakai torpedo ni. Alright. So kat situ ditunjukkan kaedah dia lah untuk injection molding. Alright. Ini adalah bentuk pellets dan juga granules, ya. Jadi kalau awak tengok plastik, dia plastik kecil-kecil lah, ya. Pellets tu. Okey, ini adalah bentuk-bentuk hasil produk bagi injection molding. Okey, jadi boleh tengoklah. Okey, kita tengok jenis yang ketiga iaitu blow molding, ya. Blow molding ni adalah proses selepas kita buat extrusion dan juga injection molding lah. Kalau injection molding tu dia macam extrusion jugalah kan, dia terus hasilkan sesuatu yang continuous. Ya. Jadi selepas kita lakukan extrusion tu, kalau selepas kita lakukan extrusion kita panggil extrusion blow molding lah. Ya, jadi mula sekali kita hasilkan suatu tube. Satu tube. Tube ni ada rongga lah kat dalam kan. Tube. Jadi kita extrude tube tu. Lepas tu kita clamp tube tu di dalam suatu mold. Ya, dengan mold tu ada cavity lah. Lepas tu kita tiup. Kita blow dia, ya, to fill the mold cavity. Ya. Okey, kejap lagi ni dah nak tamat dah masa. Jadi kalau tamat kita masuk balik, ya. 10 minit lagi. Jadi macam ni, ini extrusion kita. Jadi hasil daripada extrusion, ini mold, ya. Jadi mold tu akan merapat, ya. Bila dah rapat, kita tiup, ya. Kita tiup dari sini, kemudian jadi kita punya extrusion tu dia akan membesar. Apabila kita tiup, ya. Jadi dia akan ikut je bentuk mold. Jadi bila mold tu terbuka, terhasillah kita punya hasil kat sini. Ya. Ini contoh produk dia macam buat botol. Ya, buat botol dibuat macam nilah, ya. Jadi kita datang dia daripada extrusion. Hasil extrusion tu kita panggil parizon. Parizon ni, ya. Kemudian kita tiup. Okey. Dan terhasillah kita punya produk, ya. Jadi botol buat macam nilah. Jadi dia akan ikut betul-betul bentuk mold tu. Jadi kalau bahagian botol yang kita nak perlu tutup, ya. Kita buat macam mold dia bentuk skru lah, ya. Dan kalau tengok hasil daripada blow molding ni dia ada tail, dia ada echo. Ya, echo ni sebab dia datang dari parizon dari extrusion tadi kan. Dia ada echo. Jadi sebab tu kalau awak tengok botol, belakang dia tu dia ada echo tau. Perasan tak? Dia macam bentuk pusat kat situ kan. Itu datang daripada tail ni lah, ya. Tail tu dia akan potong, ya, jadi dia berbekas kat belakang botol. Ya, boleh perasan tak? Ya, kalau awak tengok ada macam butang belakang botol tu dihasilkan melalui proses extrusion blow molding ni. Alright?
Okey, Nadia pun baru masuk. Mana Nadia Tul? Saya dah. Okey. Okey, kalau daripada jenis injection molding, dia lainlah ya. Kalau injection molding, kita punya parizon tu, kalau tadi extrusion parizon lah. Ya, dia dapat daripada extrusion yang pendek. Ya, so kita datang daripada extrusion. Kita datang dari injection molding. Injection molding dia guna mold kan, ya, dia tak memanjang dia punya hasil. So ini mold dia, kemudian kita ada tempat untuk kita tiup kat sini. Ya, jadi kita bawa kita punya parizon ni, jadi parizon ni pendek je, bawa pergi kepada blow mold, lepas tu ditiup. Ya. Jadi kalau awak tengok, untuk kes yang ni, belakang dia tak ada ekor. Ya. Jadi kalau jenis botol yang dihasilkan menggunakan kaedah ni, dia tak ada ekor belakang dia. Dia tak ada pusat belakang dia tu yang macam butang tu. Okey, nampak tak? Ada certain botol tak ada pula kan? Kalau botol yang tak ada pusat belakang tu, itu dihasilkan melalui proses injection blow molding. Alright, boleh faham eh? Okey, jadi ini adalah melalui kaedah extrusion blow molding. Yalah, ini extrusion. Alright. Ini contoh-contoh hasil produk dan juga ni awak tengok dia punya mold dia ni. Ni untuk air mineral lah ni kan, biasa nampak kan. Ini contoh-contoh produk lagi hasil daripada blow molding. Alright. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat adalah rotational molding. Ya. Rotational molding ni sama macam kalau metal adalah apa ni kita panggil apa ni yang rotational juga, rotational molding juga lah nama dia kan, metal ya. Okey. Jadi yang ni sangat sesuai untuk menghasilkan produk yang hollow ya. Jadi dia punya mold dia adalah thin wall metal mold made in two pieces ya, and designed to be rotated about two perpendicular axis. Macam ni. So ini kita punya mold dia ni ya, dan dia berputar lah ya. Putar pun boleh aksis, sama ada putar secara mendatar ataupun putar secara menegak ya. So dia ada primary axis kat sini, yang ni mendatar, dan secondary axis yang menegak ya. So dia putar dua axis lah ya. Jadi apa yang dimasukkan adalah liquid polymer, kita panggil plastisol ya. Lepas tu mold is heated and rotated simultaneously. Ya, itu adalah rotational molding. Right? Jadi dia digunakan untuk menghasilkan bekas-bekas yang besar lah macam ni. Ya, kalau awak tengok ni tangki air kan. Digunakan menggunakan hasil proses rotational molding. Okay. Next, ini yang kelima. Yang kelima ialah thermoforming. Ya. Thermoforming ni adalah untuk menghasilkan thermoplastic sheets. Ya, kita letak thermoplastic sheets or film over a mold. Kemudian kita tekan dia ya kepada kita punya mold menggunakan heat dan juga pressure. Ya, macam dalam rajah ni. Ya. So, yang ni adalah bentuk yang kita nak. So, kita letak kita punya plastik atas dia, ya. Kemudian kita ada heater, ya. Kemudian pressure kita dapat daripada vacuum. So, vacuum dia akan sedut daripada bawah ni. So, plastik ni akan ditarik ke bawah lah. Ya, jadi plastik tu dia akan ikut je bentuk mold kita. Ya. Dan dia ada berbagai jenis, kat sini ada 4 jenis. Yang ni adalah straight vacuum forming, dia guna vacuum dan juga heater kat atas, vacuum belah bawah. Ya. Ada yang jenis ni drape vacuum. Drape vacuum, plastik tu dah diletak siap-siap atas mold. Ya, itu drape vacuum. Lepas tu kita ada force above sheet. Force above sheet ni kita punya mold tu kita tekan kepada plastik. Ya, jadi mold kat atas, jadi dia tekan. Ya. Dan ni ada vacuum sekali lah. Alright. Kemudian kita ada plug and ring forming. Ya, so dia ada ram pula yang menekan plastik kita. Okay. So itu ada jenis-jenis dia lah. Okay, thermoforming. Ya, jadi dia ada vacuum forming
dia ada pressure forming dan juga kita ada compression molding. Ya, jadi ini adalah contoh-contoh produk yang dihasilkan melalui proses thermoforming. Ya, jadi awak nampak kan dia daripada plastik yang nipis je lah, ya. Dia asalnya nipis, jadi dia dia akan ditarik plastik itu kepada mold menyebabkan plastik itu ikut bentuk mold. Ya, jadi bentuk-bentuk macam ni sesuai lah untuk dihasilkan menggunakan kaedah thermoforming. Okay, next adalah compression molding. Compression molding ni dia macam forging lah untuk metal. Ya, jadi kita tekan plastik tu di mana plastik tu dah ada siasat dalam mold. Ya, macam ni. Ya, so kita punya plastik ni kita panggil charge. Ya, kemudian kita ada punch ataupun kita punya die lah kalau metal die kan yang menekan plastik tu. Dan punch ni dia sekali dengan heating elements. Ya, sambil dia punch, sambil tu dia panaskan. Ya, so kita tekan macam belah bawah ni, jadi dia tekan. Okey, jadi bila ditekan, yang ni dia akan menghasilkan flash. Ya, jadi dia akan terlebih keluar ni flash, sama macam forging kita kan. Ya, dia ada flash, dan flash tu kita akan buang. So compression molding ni dia punya sumber asal dia ataupun charge dia tu adalah mixture of liquid plastik, ya, liquid and filler material, liquid dan juga filler material, ya, liquid resin and filler material. Okay. Okay, jadi forming is done under pressure from a plug, ya, on the upper half of the die. Okay, itu ada compression molding. Jadi ditunjuk kat sini lah. Ini kita punya charge tadi. Ya, ini ada kita punya punch tadi belah atas. Ya, jadi dia akan tekan. Yang ini bersama dengan heater lah. Ya, jadi ini contoh-contoh produk yang dihasilkan. Ya, tutup botol dia buat menggunakan kaedah ini. Okay, next adalah transfer molding. Transfer molding dia sama lebih kurang macam compression molding. Cuma kat sini selain daripada dia tekan lepas tu dia transfer kita punya plastik tu pergi kepada mold. Sebab tu dipanggil transfer molding. Ya. Jadi dia tekan juga macam compression molding tadi, tapi bila dia tekan, plastik tu akan mengalir pergi ke mold. Ya, mold dia kat tempat lain. Alright? Itu beza dengan compression molding tadi, ya. Jadi ini adalah transfer molding. Ya, jadi transfer molding ni sesuai untuk thermoset, ya, yang uncured. Kita letak in a heated transfer pot. Ya, jadi ini kita punya transfer pot tadi. Ya, lepas tu material tu heated. Bila kita tekan dia akan